Melayu tahun 1. Unit 8, menu sihat. Tajuk, tembikai, kemahiran menulis. Masih lagi dalam unit 8, menu sihat. Tajuk yang berlainan, tembikai, kemahiran menulis. Tembikai, buah tembikai. Sedapnya dah terbayang dah. Buah tembikai yang merah, yang manis kan? Okey, untuk standard kandungan 3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Okey, untuk standard pembelajaran 3.2.3, mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. Baik, untuk objektif pembelajaran, murid akan dapat mencatat maklumat berdasarkan bahan. Ya, kita akan meneliti bahan dan akan mencatat maklumat berdasarkan bahan yang diberi. Okey, baiklah. Inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Bersedia dengan buku teks bahasa Melayu, buka halaman 48. Okey, kita akan belajar tajuk tembikai. Kita akan baca terlebih dulu petikan yang diberi dan selepas itu kita akan selesaikan peta pokok yang diberi. Okey, untuk perhatian murid-murid. Okey, ini dikenali sebagai peta pokok. Okey, peta pokok. Okey, semua sudah bersedia? Okey, buka muka surat 48. Okey, baiklah. Sebelum kita baca, kita tengok ya. Lahai, dia sedang makan buah tembikai sambil tersenyum riang kan? Nampak? Sedap buah tembikai ni. Siapa suka buah tembikai? Kan? Okey, baiklah. Jom kita akan bersedia untuk membaca petikan ini. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Rupa-rupanya tembikai ni boleh mencegah sakit kepala dengan penyakit kulit. Jadi lepas ni bolehlah makan buah tembikai banyak-banyak kan? Tapi janganlah ambil terlalu banyak kan, sekadarnya sahaja. Baiklah, Cikgu Zati akan terangkan tentang petikan yang kita dah baca ni ya. Baik, dia kata di sini kulit tembikai warna hijau. Ada tak tembikai yang bukan berwarna hijau? Siapa boleh bagi tahu Cikgu tembikai yang bukan berwarna hijau? Okey, isi tembikai pula berwarna merah. Ada juga isi tembikai yang berwarna kuning. Biasa tengok tak isi tembikai yang berwarna kuning? Kedua-dua isi yang berwarna merah dan kuning ni kedua-duanya rasanya manis. Okey, tembikai ni dia sedap dimakan begitu sahaja. Kita potong-potong terus makan macam adik ni makan, kan? Okey, lepas tu juga selain boleh dimakan begitu sahaja, tembikai juga boleh dibuat jus. Nampak ya? Sedap sungguh. Okey, antara kebaikan tembikai, tembikai ni kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Okey, vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Seperti cikgu kata tadilah, ia diperlukan untuk mencegah penyakit, antaranya sakit kepala dan penyakit kulit. Okey, baiklah sekarang. Cikgu nak semua ambil pensel. Kita akan tandakan isi penting ya, isi penting yang ada di dalam petikan ini. Okey, baiklah. Tengok ya, isi tembikai berwarna merah. Ada juga berwarna kuning. Okey, gariskan. Gariskan. Tak apa, nanti boleh padam semula. Okey.
rasa buah ini manis. Lepas tu, tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Tembikai juga boleh dibuat jus. Gariskan. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Gariskan vitamin A dan vitamin C. Mencegah penyakit. Penyakitnya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Yang berwarna merah ni antara isi penting ya. Isi penting yang kita akan isi di dalam peta pokok sekejap lagi. Ini dia. Ini peta pokok, Peta pokok, mula-mula kita kena tulis tembikai. Apa tajuk cerita ni? Tajuk utamanya tembikai kan? Lepas tu ia dibahagikan kepada 3 ciri. Yang pertama rupa, yang kedua cara makan dan yang ketiga khasiat. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama, tembikai, rupa tembikai yang pertama berkulit hijau tadi kan? Yang kedua, apa lagi yang kedua tadi? Selain daripada dia berkulit hijau, isinya macam mana isinya? Isinya sedap, lepas tu isinya berwarna merah dan juga kuning. Jadi, di mana satu kamu perlu isikan maklumatnya? Kamu tulis isi berwarna merah. Kalau nak tambah sikit kuning pun boleh, tak ada masalah, Jadi kita ambil isi berwarna merah saja sebab biasanya kalau buah tembikai kamu beli warna merah kan, so kita buat merah saja. Yang kedua, tembikai cara makan. Macam mana cara makan tembikai tadi ingat balik petikan tadi. Cara makan tadi, tengok yang adik tu makan macam tu je kan. Boleh dimakan begitu saja. Dimakan begitu sahaja. Dan yang kedua tadi, nampak dalam gelas tu kan? Ya, betul. Boleh dibuat jus. Inilah maklumat yang kita akan isi dalam peta pokok. Maklumat ni kita ambil dari mana? Kita ambil daripada petikan teks yang kita baca tadi. Khasiat pula. Khasiat tembikai tadi. Ingat lagi tak? Tembikai ni, dia ada khasiatnya. Vitamin apa yang ada yang diperolehi ataupun yang inilah oleh tembikai. Vitamin apa? Vitamin apa? Ya, pandai. Vitamin A dan vitamin C. Inilah dia. Dah selesai kita lekapkan peta pokok berdasarkan petikan teks yang ada dalam buku teks kamu dan juga kita telah baca bersama-sama tadi. Jadi, tulislah ia di dalam tempat kosong. Seterusnya. Baiklah. Sekarang masanya untuk buat latihan buku aktiviti halaman 52 dan 53. Kali ini, kemahiran menulis pada hari ini ada 2 muka surat. 52 dan 53. Untuk muka surat 52. Aktiviti 4. Cikgu gariskan sikit. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Hari dan tarikh. Hari ni hari apa dan tarikh hari ni berapa hari bulan. Baca soalan. Teliti gambar dan catat maklumat. Kamu perlu telitikan gambar dulu. Kalau tak teliti, macam mana kita nak jawab soalan? Macam mana kita nak isi maklumat yang tempat kosong ni? Baiklah, pada pukul 6.45 pagi. Pagi waktu pagi kan? Menu berkhasiatnya bijirin, tembikai, roti bakar, telur, susu. Ini pukul 6.45 pagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Manakala untuk satu tengah hari pula, untuk menu satu tengah hari, ada agar-agar, ada sup sayur, ada nasi kukus, ada ikan bakar dan juga ada jus buah. Seterusnya kita nak isikan maklumat di tempat kosong ni. Jadi, cikgu rasa daripada maklumat yang diberi ni, menu ni, kamu dah boleh kelaskan dah. Sarapan nak makan apa, pencuci mulut makan apa kan? Makan tengah hari makan apa? Biasanya kalau sarapan ni pada pukul berapa ya? Kamu sarapan pukul berapa? Waktu pagi lah kan sarapan kan? Jadi dalam maklumat ni sarapan pukul 6.45 pagi. Kamu boleh pilih di sini.
Pilih menu yang ada di sini, isikan di tempat kosong bahagian sarapan. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 menu tetapi sini ada 4. So, kamu pilih. Yang mana kamu nak bersarapan dengan menu yang mana? Okey, 4 menu untuk sarapan. Okey, boleh? Lepas tu pencuci mulut pula. Pencuci mulut ni dalam ruangan makan tengah hari. Okey, kita tengok makan tengah hari dululah. Okey, makan tengah hari dalam menu ni pukul 1 tengah hari kan. Jadi kamu perlu ambil menu yang ada dalam ini saja. Tak boleh ambil yang 6.45 pagi. Sebab 6.45 pagi ni untuk sarapan. Sini cikgu tandakan anak panah lah. Okey. Okey, untuk setengah hari yang ini. Di sini. Jadi dia nak berapa? 1, 2, 3, 4 juga. Okey, 4. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi di sini macam mana kamu nak isikan? Isikan yang mana? Isikan tempat kosong. Baiklah, untuk pencuci mulut pula. Okey, pencuci mulut agaknya yang mana satu pencuci mulut? Pencuci mulut ni kamu boleh pilih ambil daripada cikgu buat nak panah ya. Daripada pukul 6.45 pagi, satu daripada pukul 6.45 pagi, satu lagi ambil daripada menu 1 tengah hari. Contoh ya, untuk pencuci mulut boleh ambil tembikai. Pencuci mulut tembikai. Lepas tu satu lagi untuk pencuci mulut di sini kita ambil agar. Okey, itu penerangan cikgu macam mana nak selesaikan aktiviti yang keempat. Boleh. Baik, yang ini pula. Aktiviti 4 juga. Okey. Baca teks dan tulis maklumat. Arahan soalannya. Tak perlu tulis hari dan tarikh dah. Sebab kamu dah tulis dah untuk aktiviti yang mula-mula tadi. Okey? Tulis sekali je hari dengan tarikh. Okey. Perlu baca terlebih dahulu petikan yang diberi. Baru boleh isi maklumat dalam. Ini peta apa pula ni? Peta minda kan? Peta minda. Dalam peta yang kamu belajar juga, peta ni dipanggil sebagai peta buih. Tapi peta buih tu bentuk bulat-bulat. Dia senang cerita, ni peta minda. Okey, kita baca dulu. Tahu bakar warung Pak Busu. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Jadi di sini, ini tentang tahu bakar warung Pak Busu. Jadi di sini, maklumat yang kamu perlu isi ialah maklumat mengenai kelebihan tahu bakar. Apa kelebihannya? Okey, contoh diberi di sini. Contohnya dah ada. 1 enak. Okey, gariskan enak. Enak dah tulis kat sini kan. Okay, seterusnya kelebihan tahu bakar. Apa lagi kelebihan tahu bakar ni? Apa lagi? Ni kan tidak berminyak. Jadi tidak berminyak isi di mana? Isi di nombor 2. Okey, seterusnya mana lagi kelebihan? Apa lagi kelebihan? Mengandungi vitamin. Vitamin tulis dekat sini. Lepas tu yang terakhir. Apa lagi kelebihan tahu bakar ni? Nampak? Tu dia. Mengandungi protein. Jadi protein tulis di sini. Boleh ya? Kamu isikan maklumat berdasarkan isi penting yang telah digariskan dengan garisan warna merah ini. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Latihan tambahan akan cikgu akan berikan. Okey, dalam grup kelas kamu. Okey. Dan untuk adik-adik yang di luar sana boleh dapatkan dari ruangan deskripsi video ini. Jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Okey, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.